Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila syahda fatani wa ila kulli masyaikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 133 133 pada baris yang ke-18 daripada atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Bermula berpindah ke rumahnya seorang itu afdal supaya hasil barakah pada rumah seorang. Yakni solat di rumah tu terlebih afdal daripada dia solat di masjid. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghasilkan barakah pada rumah dia. Jadi hak kemarin tu dia akhir dengan kata setelah daripada kita sembahyang sunat subuh tu, kalau boleh kita duduk orang panggil menyengging pada lambung yang kanan, supaya dipisahkan antara solat sunat dengan solat fardu. Kemudian kalau kita buat di rumah itu lebih afdal. Bermula berpindah ke rumahnya itu afdal supaya hasil barakah pada rumahnya. Jika ada sunat yang tiada dituntut berjemaah daripada mengerjakan di masjid, itu pun tengoklah. Kalau solat sunat tu hak tak dituntut berjemaah, kalau solat sunat tu hak dituntut berjemaah, maka afdalnya dia buat di masjid lah. Seperti solat sunat hari raya ke solat sunat istisqa buat berjemaah di padang. Dan jikalau daripada Kaabah sekalipun jikalau tu rayah pada kata berpindah. Jikalau daripada Kaabah sekalipun, yakni jikalau berpindah itu daripada Kaabah sekalipun, jika ada ia seorang itu di dalam Kaabah dan di dalam Masjidil Haram, seperti riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan beberapa sunat disembahyangkan di dalam masjid itu afdal, iaitu mana? Sunat Jumaat yang qabliyah. Solat sunat Jumaat qabliyah ni afdal dibuat di masjid. Dan 2 rakaat sunat ihram. Dua rakaat solat sunat ihram pun afdal buat di masjid. Jika di miqat, jika ihram dia tu pada miqat. Dan sunat duha, sunat duha pun afdal buat di masjid. Dan sunat kudum, sunat balik daripada permusafiran,
dan 2 rakaat orang yang hendak musafir. Tu pun afdal buat di masjid juga. Tu ada hak kita kena perhati tu, beberapa solat sunat yang afdal kita buat di masjid. Hak biasa kita buat solat sunat di rumah ni kurang afdal lah. Boleh, tapi kurang afdal. Dan setengahnya jikalau berhenti imam kemudian daripada sembahyang bagi doa. Dan setengahnya jikalau berhenti imam kemudian berhenti maksudnya beradu. Berhenti imam kemudian daripada sembahyang bagi doa, yakni bagi kerana doa. Dan zikir, maka yang afdal menjadikan kanannya kepada segala makmum. Afdalnya bila imam selesai daripada sembahyang itu, dia afdalnya berpaling sebelah kanan. Itu afdal. Dan kirinya kepada mihrab. Kiri imam itu berada di mihrab. Riwayat Muslim. Dan jikalau pada masjid Madinah sekalipun raya. Maksud apa ni? Sebab makam Nabi duduk sebelah kiri. Walaupun begitu afdal juga. Maksudnya kita tak hadap kepada kiri. Afdal kita hadap kepada kanan lagi. Atas itu pun atas yang dimuktamadkan oleh Syekh Ibnu Hajar. Khilaf bagi barang yang dimuktamadkan oleh Syekh Ramli, iaitu menjadikan kiri imam kepada mereka itu. Maksudnya hadap kepada makam Nabi lah. Hadap pada makam Nabi, makmum tu berada di sebelah kiri imam. Dan kanannya kepada mihrab. Mihrab saat ni sebelah kanan. Maksudnya terimam bila sudah semaya, kalau duduk di Masjid Nabawi, afdalnya paling ke kiri. Supaya jangan membelakangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana bahawasanya su'ul adab itu terlebih kerana bahawasanya suluku terlebih utama daripada imtisalul awamir. Sulukul adabi. Sulukul adabi yakni menjagakan adab. Menjagakan adab itu terlebih utama daripada imtisalul awamir. Apa imtisalul awamir? Mengikut bagi perintah. Hak perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ni, imam tadi lepas pada solat paling ke kanan. Tapi atas dasar adab, yakni menjaga keadab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu lebih diutamakan. Sulukul adabi, yakni menjaga keadab. Dan sayugianya hendaklah berhenti laki-laki supaya berpaling perempuan dan khunsa. Ni. Lain. Dan sayugianya hendaklah berhenti laki-laki supaya berpaling perempuan. Berpaling ni maksudnya keluar perempuan dulu. Lepas pada solat tu, kalau boleh orang lelaki saat ni duduk dulu di masjid saat ni, biar orang perempuan keluar dulu. Sebab zaman Nabi SAW tu ia tidak ada kain pemisah antara lelaki dan perempuan. Maka kerana tu tak nak bagi bercampur keluar lelaki dan perempuan, biar perempuan keluar dulu. Jadi kalau hak keluar dulu tu perempuan lah atas belakang tu. Dan khunsa dahulu kerana mengikut perbuatan Nabi SAW. Riwayat Bukhari, pada perempuan dikiaskan akan dia khunsa. Maksudnya dalam riwayat tu hanya kata perempuan, maka dikiaskan juga dengan khunsa. Dan sunat berpaling kepada tempat hajatnya. Kalau kata kita saat ni tu selipar kita arah kanan, sunat kita paling tu keluar arah kanan selalu. Jadi maksudnya jangan kita pergi panas kiri, lepas tu nak kena kona ke kanan. Tak. Maksudnya kalau boleh straight kita kepada tempat hajat kita. Dan jika tiada hajat ke mana-mana, maka ia berpaling pihak kanannya tu afdal. Kalau tidak ada hajat apa-apa, paling kepada kanan. Maksudnya keluar pun keluar sebelah kanan. Pihak kanannya kanan bagi imam.
Adapun yang makruh pada orang yang sembahyang itu, ia seorang sembahyang dengan menjadikan dua tangannya di dalam dua tangan bajunya, masuk dalam baju. Makruh. Tak kala takbiratul ihram. Menjadikan dua tangan di dalam dua tangan baju tu masa mana? Masa takbiratul ihram. Dan tak kala sujud. Maksud katanya tak nampak tangan ni lah. Tak kena tangan. Dan rokok, masa rokok, maksudnya menjadikan baju tu di dalam dua tangan baju. Kerana adalah yang demikian itu menafikan bagi tawaduk, merendahkan diri. Dan demikian lagi makruh ia seorang berpaling dengan mukanya daripada kiblat dengan ketiadaan hajat. Makruh. Dalam solat dalam solat makruh kita paling tak ada hajat. Tak batal, makruh. Kerana riwayat Bukhari daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, katanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, aku bertanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada berpaling di dalam sembahyang, maka sabdanya sallallahu alaihi wasallam, wa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Berpaling tadi tu Nabi SAW kata iaitu berpaling sambar, ada jatuh tu, bukan sembahyang, sambar. Wa ikhtilasun, iaitu berpaling itu sambar yang menyambar akan dia akan sambar itu oleh syaitan. Bukan sembahyang iaitu sambar yang menyambar. Yang menyambar akan dia akan sambar itu oleh syaitan akan sembahyang hamba. Dan demikian lagi, banyak juga kena beki ni. Dan demikian lagi memberi isyarat yang mufhim dengan ketiadaan hajat. Dan demikian lagi makruh juga memberi isyarat. Memberi isyarat macam mana? Iaitu seperti menghilingkan kepala ataupun menghanggukkan kepala. Memberi isyarat yang mufhim, yang memberi faham dengan ketiadaan hajat. Kalau ada hajat tak apa. Hangguk kepala. Hangguk kalau 3 kali berturut-turut dia anggota besar, batal. Dan demikian lagi dinyaringkan makruh, dideraskan pada tempat sir semaya perleher dia baca kuat. Dan disirkan pada tempat jahar, makruh. Dan membaca jahar di belakang imam sebab menyalahi, apa kata makruh? Dan demikian lagi kata makruh tu sebab menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian lagi yakni makruh juga ikhtisar, iaitu apa ikhtisar? Bahawa menjadikan dua tangannya atas pinggangnya. Apa dia panggil apa dah? Cekup pinggang. Cekup pinggang. Ikhtisar yakni cekup pinggang. Yakni tengah semaya, tengah duk semaya cekup pinggang. Luar semaya pun tak molek, dalam semaya lagilah. Ada seorang kiai Allah yarham tu dia cerita, setan saat ni bila dia keluar daripada syurga saat ni dia cekup pinggang. Kiai saat ni kuat gitu. Cekup pinggang. Sombong. Sebab tu tak molek cekup pinggang. Orang tua teguh cekup pinggang sebab kelakuan orang yang sombong cekup pinggang ni. Jarang nampak orang cekup pinggang dah ni. Dulu banyak dah tengok orang cekup pinggang. Makruh dalam solat ikhtisar. Bertelekan keduanya atas pinggangnya. Yakni bertelekan keduanya di atas pinggangnya, pinggang seorang. Kerana diteguh di dalam sahih hadis Bukhari Muslim. Dan lagi menyerupa dengan orang isi neraka, orang ahli neraka. Orang ahli neraka tu cukup pinggang. Kerana warid daripada hadis iaitu lagi menyerupai ahli isi neraka tu mengambil kesenangan ahli neraka. Ahli neraka ambil kesenangan dengan bertelekar di atas keduanya itu atas pinggang. Kerana ahli neraka tiada kesenangan pada mereka itu melainkan itulah. Jadi kalau orang tanya kita ada ke kesenangan orang ahli neraka, tak ada. Kecuali kesenangan ahli nerakanya dia cukup pinggir. Apa ya? Jadi tu kelakuan bagi orang ahli neraka. Waliyadzubillah. Dan bersegera makruh juga, yakni sangat lekas di dalam sembahyang
sebab menafikan bagi khusyuk. Makruh juga. Supaya kita duduk daurah ni kurang molek juga. Tapi pada tidak orang panggil dapatlah juga manfaatnya. Ni. Ya kalau nak kira hak sebenarnya talaki lah. Tapi talaki ni yang mengambil masa. Ni. Mengambil masa. Kalau kita duk kira-kira lah. Ada 5 bulan juga sejuzuk. Ni kalau buat tiap-tiap hari paling tidak. Ataupun maksud kata mengambil masa yang lama lah juga. Dan bersegera yakni sangat lekas di dalam sembahyang sebab menafi bagi khusyuk. Apa khusyuk? Hudurul qalbi. Menafikan hadirnya hati. Dan memejamkan dua matanya makruh juga. Tengah solat memejamkan mata. Ni ada orang tanya hukum pejam mata dalam solat. Maka hukumnya makruh kerana menyerupa dengan orang Yahudi. Tu ilah dianya kerana menyerupai dengan orang Yahudi. Jika takut ia seorang mudarat, dan jika tiada maka tiada makruh. Koi bagi kata makruh saat ni tu, jika takut ia seorang akan mudarat. Mudarat tak ada habis situ. Dan jika tiada, yakni tiada takut pada mudarat, maka tiada makruh. Mudarat pada apa? Pada solat lah. Dan melekatkan dua tangan. Mudarat masa kita duk solat saat ni tu menyebabkan mudarat bila kita pejam mata. Makruh. Kalau tak takut, maka tak makruh. Kalau tak takut pada nak berlaku pada mudarat sebab pejam mata, maka hak tu tak makruh. Dan demikian, dan melekatkan dua tangannya kepada dua lambungnya pada laki-laki di dalam rokok dan sujud, makruh juga melekat. Kita suruh buka, dia pelekat supaya perempuan. Dan melekatkan perutnya dengan dua paha pada sujud. Suruh buka, tiba-tiba dia mendekatkan. Kerana menyalahi keduanya itu, pada rokok sujud saat ni, lambung dan perut serta paha saat ni, bagi sunnah Nabi SAW. Dan demikian lagi makruh juga duduk anjing. Ni ada yang mau tanya, iaitu duduk atas dua punggungnya dan didirikan dua lututnya tu. Dua lututnya. Duduk anjing itu duduk atas dua punggung. Duduk atas dua punggung, dan didirikan dua lututnya, kerana ditegah daripadanya duduk anjing itu riwayat Hakim. Ni duduk antara dua sujud lah ni. Jadi duduk anjing bukan hok perapak tangan ni dak. Hok masa duduk anjing ni duduk atas dua punggung, lepas tu dirikan lutut. Sebab duduk dalam solat, duduk antara sujud ni duduk mana-mana pun boleh. Tapi iftirash tu afdal. Bersela pun boleh. Asal nama duduk. Tapi kalau duduk cara anjing, makruh. Ni maksud duduk anjing. Dan memangguk seperti paku gagak pada rokok cepat. Dan sujud. Jika ada tamakninah keduanya cepat sangat, tapi ada tamakninah, makruh. Kalau tak ada tamakninah, tak sah. Sebab menafikan khusyuk. Kenapa makruh? Sebab tidak adanya hudurul qalbi. Dan demikian lagi iftirash sabuk. Yakni apa iftirash sabuk? Yakni seperti duduk harimau. Duduk tu seperti duduk harimau. Iaitu duduk seperti duduk kucing waktu nak terkait akal suatu. Tu. Duduk seperti mana duduk kucing masa dia nak terkait sesuatu. Seperti duduk harimau di dalam sujud, kerana ditegah daripadanya. Kerana dan sujud kerana ditegah daripadanya iftirash sabak tadi, daripada khabar Muslim, iaitu macam mana iftirash sabak tadi, dihantar ke dua sikunya itu ke bumi dan perutnya di atas dua pohonnya, supaya kucing nak terkel lah. Dan mengekalkan satu tempat makruh juga, yakni melazimkan sembahyang pada tempat yang satu. Makruh. Kalau boleh
orang panggil berpindah-pindah pada tempat sembahyang supaya banyak menjadi saksi di atas kita. Dan melebihkan pada tunduk kepalanya di dalam rokok makruh juga. Sepatut 90 darjah ya. Jadi rokok lebih pada tu lagi. Dan demikian lagi pada menundukkan kepalanya di dalam rokok dan meninggikan kepalanya daripada belakang. Maksud kata tak jadi seperti sepapel lah. Dia naik sikit kepala, jenguk. Tak boleh. Tu ada saja orang duk buat. Ni. Orang panggil patah tekuk pun ada. Hak jenis tekuk kuat sangat pun ada. Dan demikian lagi memandang ia seorang kepada umpama langit dan akan barang yang melalaikan dia musalli. Makruh juga. Seperti umpama kain yang bertulis. Kerana khabar Bukhari sabda Nabi SAW. Sembahyang itu tak ada nih. Ma balul aqwamin yarfa'una absarahum ila samai fi salatihim la yantahunna an zalika aw la tafanna absarahum. Ma balul aqwamin, apa kelakuan beberapa kaum yarfa'una absarahum, mengangkat mereka akan mata mereka itu ila samai, kepada langit, fi salatihim, pada dalam sembahyang mereka, layan tahunna, sehingganya, yakni hendaklah, sehingganya yakni hendaklah ditahankan, maksud katanya diberadukan, diberhenti, ditahankan daripada pekerjaan itu, pekerjaan solat di dalam keadaan lengok kepada langit. Aw la tukhtafanna absarahum, atau disambarkan mata mereka itu, yakni oleh pelakar ataupun guru. Maksud katanya dua pilihan. Sama ada dia berhenti daripada duduk melihat mata, memandai kepada langit masa solat, ataupun disambar oleh peti. Dan pada khabar Syaikhain Bukhari Muslim adalah Nabi SAW sembahyang di atasnya Nabi SAW satu khamisah. Yakni apa khamisah? Baju jubah yang mempunyai bertulis. Itu macam mana? Kata makruh tadi, maka tak kala selesai ia Nabi SAW daripada sembahyang, sabdanya Nabi SAW, telah melalai akadaku akan tulisan ini. Jadi tulisan hak pada baju tu telah mengganggu aku di dalam solat aku. Hak Nabi dah ni, bukan hak orang awam, hak Nabi ni. Pergi kamu dengan dia dengan khamisah tadi, kepada Abi Jahmi, dan bawa olehmu akan dia khamisah tu dengan kain inbijaniyah. Iaitu apa kain inbijaniyah? Kain perusahaan Yaman. Yakni kain daripada negeri Yaman. Maksudnya Nabi teguhkan daripada pakaian yang ada tulisan ketika mana solat, kerana dia mengganggu ke solat. Dan demikian lagi menahan rambutnya, ikat sanggu ko, atau kainnya, kain lipat ko, tak boleh. Yakni menyingkatkan rambutnya, dan kainnya seperti orang yang bekerja, tak boleh begitu, makruh. Ini singkat rambut, ini singkat ke rambut. Itu nisbah pada laki-laki, makruh sikat rambut. Adapun perempuan tiada mengapanya, kerana kesukaran mengurikan jalinannya. Orang perempuan tak apa, sebab susah nak mengurikan jalinan rambut, tak ada. Nak buka jalinan rambut. Menguraikan jalinan, jalinnya, nya mana? Nya kembali kepada rambutnya, badal hak depan. Menguraikan jalinnya, rambutnya. Seperti barang yang datang tegahnya itu pada riwayat Syaikhan. Sini tak jumpa ni, baru perasan. Orang perempuan tak apa, sebab susah. Orang lelaki saja hak kata makruh. Dan makna pada tegah itu bahawasanya supaya sujud sertanya tu alasannya supaya anggota kita ni
orang panggil sujud bersama kita, bergerak dengan pergerakan solat. Dan demikian lagi berludah pada pihak hadapan makruh, dan pada pihak kanan di dalam sembahyang atau di luar sembahyang makruh juga tu. Kerana khabar Syaikhain, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum fis salati fa innahu yunaji rabbahu azza wa jalla fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminihi walakin an yasarihi." Apabila ada seorang kamu di dalam sembahyang, fa innahu yunaji rabbahu, maka bahasanya ia seorang itu munajat akan Tuhannya azza wa jalla, fala yabzuqanna baina yadayhi, maka jangan berludah antara dua tangannya, yakni hadapan. Dengan dua tangan yakni hadapan, wala an yaminihi, dan tiada yakni jangan berludah daripada kanannya, walakin an yasarihi, akan tetapi daripada sebelah kirinya. Kerana beludah sebelah kiri. Tapi beludah tu pun jangan ada bunyi lah. Kalau beludah ada bunyi, dia batal solat disebabkan bersuara. Ni. Dan jikalau di bawah kakinya seperti barang yang dan jikalau di bawah kakinya pun tak apa. Seperti jikalau di bawah kaki tu seperti barang yang disebut di dalam kitab Majmu'. Ini jikalau lain daripada sembahyang. Adapun jika ia seorang sembahyang di dalam masjid, maka haram berludah padanya pada masjid tadi. Kata kalau luar masjid. Kerana khabar Syaikhain, sabda Nabi SAW, al-busaqu fil masajidi khati'atun wa kaffaratuha dafnuha. Bermula berludah di dalam masjid itu khati'atun berdosa, wa kaffaratuha, dan bermula kifaratnya dafnuha, ditanamkan dia ludah tersebut. Luar semaya pun sama, kifarat bagi ludah ni kita kambuh. Kucing kambuh tahit dia ni, kita dengar riak-riak umpamanya ni, kohok-kohok lendeh. Kalau orang terpijak gak parutlah. Tetapi hendaklah diludahnya pada tepi kainnya daripada pihak kirinya. Kalau dalam masjid ludah pada kain, gitu kau. Kemudian digosok setengah, digosok setengah, yakni setengah kain, dengan setengahnya setengah kain. Bagi nak hilang lendai air dia sini, gosok. Ambil setengah pucuk kain dengan kain tadi, buat gitu. Bermula menanamkan dia air liur itu, menolakkan bagi permulaan dosanya, dan bagi kesudahannya kesudahan dosa. Yakni maksud apa menolak permulaan dan kesudahan dosa? Yakni daripada berkekalan dosa tadi. Nak menolak bagi daripada berkekalan dosa. Kalau lelaki solat dengan rambut berikat, makruh tak? Makruh lah tadi dia dah sebut dah. Orang lelaki kalau boleh buka. Orang perempuan di sini dia kata tak mengapa. Kerana susah dia nak uraikan jalinan rambut tadi. Jikalau sembahyang seorang pada masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah diludah pada kainnya pihak kanannya. Sebab muka-muka Nabi ki. Nak adat saat ni lah. Hak seperti mana hak kata Syekh Ramli tadi. Sulukul adab tu didahului daripada imtisalul awamir. Maka hendaklah diludah pada kainnya pihak kanannya kerana beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian lagi makruh sembahyang di dalam hammam. Hammam ni tempat mandi. Mandi air panas. Dan pada tempat menyembelih makruh sebab tempat tu kurang molek. Dan membatil tempat lapuh. Membatil ini tempat lapuh. Umpama kambing, tempat kita lapuh kulit. Dan pada jalan raya, jika di dalam negeri tiada pada padang. Kalau pada padang maksudnya di tengah padang tak apa. Kalau tengah negeri itu makruh lah, sebab menyusahkan orang. Dan umpama tempat buang tahi, makruh juga. Ni tak bersentuh dengan najis ni. Dan wap sami, wap sami. Ni itulah wap sami. Dan tempat bodan, dan kanisah, dan iaitu kanisah ni tempat ibadat Yahudi, dan bi'ah, iaitu bi'ah tu tempat ibadat Nasrani,
Dan tempat berhenti unta makruh juga. Sebab ia kira tempat kotor. Kemudian daripada sudah minum air. Kemudian daripada sudah minum air, ini tempat berhentian unta setelah daripada dia minum air. Dia berhenti pada satu tempat, makruh kita solat di situ. Demikian lagi tempat tidurnya unta, bersalahan tempat kambing lembu, sebab makruh sembahyang pada tempat berhenti unta kerana nifarnya, liarnya, yakni liarnya yang membawa kusut hati, tak hadir hati, yang menghilang bagi khusyuknya hati. Jadi kalau tempat lembu kambing tak apa. Tempat tidurnya unta makruh, bersalah yakni tidak makruh pada tempat kambing dan lembu. Sebab dia tak membawa kepada keliaran hati kita. Tak bawa pada kusuk hati. Sebab makruh umpama kanisah dan hammam kerana tempat syaitan. Kalau kanisah tu terlebih lagi lah daripada hammamnya. Dan pada jalan raya membimbang hati dengan lalu lalang manusia, itu makruh dianya. Dan dengan dia memutuskan khusyuk, nak semai situ boleh. Sebab ada demo terlekat traffic jam ke apa semua, kalau boleh berhenti tepi jalan dan tidak ada masalah apa, kena solat jugalah. Kena sempurna rukun dia. Dan demikian lagi makruh sembahyang di kubur, sama ada dibongkar atau tiada dibongkar kubur tak ni, makruh. Kerana tegah sembahyang padanya pada kubur itu sebab najis. Sebab tu kalau kita nak sembahyang atas tu, sembahyang mayat ko, kena pecah selipar, kena duduk di atas selipar tadi. Kalau pakai selipar, dia panggil berhubung dengan najis. Kecuali kalau katakanlah kubur saat ni telah dibongkar 2-3 hari dah, dia berlaku hujan dah, katanya bapa boleh. Kerana dia panggil, dia dah dia serak dah, orang panggil hak najis saat itu dengan basah air. Ya suci lah tanah saat ni. Hak ni baru kita gali ni daripada hak bawah hak najis saat ni, hak berjumpa dengan najis sebab pakai banyak naik ke atas, itu najis. Yakni berbetulan dengan dia dengan najis jika tiada dibongkarnya kubur, dan jika ada kubur yang sudah dibongkar, tiada sah sembahyang melainkan dengan berlapis. Kalau tak dibongkar lagi tak mengapalah, dia tak najis. Cuma berbetulan dengan najis. Najis tu dah ada. Di bawah dia saat ni tu. Kalau dah bongkar tu kena najis dah di atas tu, maka tak boleh. Kena berlapis baru boleh. Tapi makruh jugalah. Dan demikian lagi makruh seorang sembahyang serta menutup mulutnya dengan ketiadaan hajat. Ni kita ingat masa ngaji murni dulu ni. Di Azhar tu Syekh dah sebut ni masalah tutup, tak boleh, makruh. Tak kira lah orang lelaki orang perempuan. Sebab kalau Mesir kan dia sejuk, buaya sejuk kat, dia mau tutup begini, makruh. Kecuali kalau sejuk sangat tu lain lah. Dan jika kerana hajat, tiada makruhan. Ni ada sebut dah ni. Maksudnya kalau kata bersangat sejuk kau umpama kena tutup juga, maka hak tu tak mengapa kerana ada hajat. Ataupun nak tutup mulut menguap, seperti barang yang diriwayat oleh Muslim akan khabar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi fa inna syaitana yadkhulu. Ni kita ingat masa ngaji i'anatul talibin di Pasir Tumbuh tu, sebab habis kita duk ngaji. Apa nama ni, Ustaz Naim tu dia cerita kata masa nak tutup mulut tu, ambil tangan kiri di belakang dia. Gitu cara kau tutup. Rasa nak nguat sengoti. Apabila menguat seorang kamu, maka hendaklah dipegangkan dia, yakni menutupkan dia dengan tangannya atas mulutnya, maka bahawa syaitan itu masuk, ia syaitan dalam mulutnya. Gitulah, kan tutup kau gini. Mana kita ada ayat secara detail gitu. Nak cari pula tu. Sebab tu ambil dobit guru saja. Dan demikian lagi, mungkin dari i'anah ada kau mungkin. Dan demikian lagi makruh sembahyang serta berdiri sebelah kakinya, serta diangkat yang lain kaki satu lagi angkat, tak ada kerja. Kerana yang demikian itu ada jadi itu mempenatkan diri seorang, tak boleh semaya dalam keadaan mempenatkan diri yang menghilangkan khusyuk. Itu tak bolehnya. Bila penatkan diri hilang khusyuk. Bahkan jika memberatkan sebelahnya jua, tiada mengapa. Maksudnya kaki itu dua-dua tu duduk kena di bumi, tapi berat sebelah kanan ataupun berat sebelah kiri, itu tak mengapa.
Qala al-musannif rahimahullah ta'ala babu ma yubsidul salah. Ai hadza babu fi bayani ma yubsidus salah. Ini suatu bab pada menyatakan, menerangkan yang yakni perkara yang membinasakan sembahyang dan hukum fasik dan batal. Fasik dan batal iaitu tak sah. Fasik dan batal ni maksudnya tidak sah solat kemudian daripada sah. Maksudnya semaya tu duk sah dah, tiba-tiba ada benda fasik merosakkan dan membatalkan. Satu jua pada ghalib. Maksudnya fasik dan batal tu ialah dan bermula, buat mubtada. Dan bermula hukum fasik dan batal itu ialah khabar. Satu jua pada ghalib, sama makna. Ghalibnya fasik dan batal itu benda yang sama. Maka bahawasanya makna fasik itu barang yang datang, suatu perkara yang datang kemudian daripada sahnya solat, iaitu benda fasik ni amat banyak. Setengahnya benda fasik kedatangan hadas. Dan jikalau dengan tiada sengaja sekalipun, batallah solat. Kita berhadas, kita buat angin tak sengaja, batal juga. Dan najis, kedatangan najis. Najis hok basah yang tak boleh kita nak buang. Kalau najis tu najis kering, kita boleh buang segera, tak apa. Ataupun yang kena pada ridak kita, kita boleh cabut buang selalu ridak, tak apa. Kena pada ridak kita, kita pun buang selalu ridak, atau tak apa. Tapi kalau kata kena pada tubuh kita, tak boleh. Amat banyak kerana ketiadaan syarat sembahyang. Mana syarat sembahyang? Iaitu suci daripada najis dan daripada hadas. Terangkat hadas. Sama ada hadas kecil atau hadas besar, takmim, tak kira, batal solat. Jika pada hak orang yang salim. Kata batal tu bagi orang hak tak ada penyakit. Kalau orang ada penyakit jenis dia ni, air kecil duk keluar, tu dimaafkan. Tetapi dia kena buat cara-cara hak seperti mana maklum lah. Kena masuk solat dulu, kena tahan najis daripada keluar. Jadi kalau keluar juga tu dimaafkan. Adapun jika daripada yang tiada, yakni tiada salim, orang sesil baul, orang istihadah ataupun sesil rih, jaga hak jenis ketuk sokmo ni, dia panggil sesil rih, maka tiada memberi mudarat. Tak apalah duk ketuk pok gitu pun, wak tak tahu je lah. Maka jika berhadas di dalam sembahyang, sayugianya bahawa ia seorang saat ni, syaksun tadi, yang berhadas tu memegangkan hidungnya, kemudian ia seorang berpaling, yakni berpaling pergi daripada sembahyang, supaya memberi waham, memberi sengkau akan keluar darah hidungnya, sebab menutupkan akan dirinya, yakni nak jaga aib diri. Jadi kalau kata kita ni berhadas ke apa semua, cara kita nak keluar semaya tutup hidung. Tutup hidung akak gitu. Jadi seolah-olah orang faham kita keluar semaya ni sebab berdarah hidung. Ni kalau kita keluar begitu, orang tahu ketuk tu dah semaya pak cik tu. Malulah kita. Kita datuk bukan pak cik biasa. Dan sebab jangan mengupak orang akan dia, kita nak tegur orang daripada buat jahat. Kalau tidak orang mengupak, mana dia tu tak dikeluar semaya, ketuk kau kecing dalam seluar. Jadi bila kita keluar dengan tutup hidung kita, dah orang tahulah berdarah hidung tu mungkin menolak daripada mengumpat orang akan dia, padanya pada berhadas. Jadi orang tak kata dia berhadas lah, maka berdosa mereka itu manusia, sebab kita orang berdosa pula. Dan dihubungkan pula akan dia akan memegang hidung tadi tu orang yang sudah hampir kepada qomat, dan dihubungkan pula, dikiaskan pada hak memegangkan hidung ketika berhadas tadi, dihubungkan, yakni dikiaskan pula akan dia akan sembahyang orang yang sudah hampir kepada qomat. Istimewa pula serta sudah hendak iqamah oleh mukim, oleh orang yang iqamah. Mukim ni orang iqamah, seperti mensarih akan dia oleh Ibnu Imad. Maksud katanya dia nak macam mana ni, dia berhadas, orang nak qomat dah, dia nak pergi keluar, gitulah. Sebab dihubungkan dengan masalah memegang hidung. Orang yang sudah hampir dengan qomat ni,
Istimewa pula serta sudah hendak iqamah dah. Mungkin oleh orang yang nak iqamah, dia kena keluar begitulah. Dan jika kedatangan orang yang faqidu tahurain, yang luput dua alat menyuci, air dan tanah. Faqidu tahurain, dia hadas, maka batal sembahyangnya seperti orang yang lain jua. Dia masuk semaya dalam keadaan tidak ambil wudu, tidak ambil tayamum, sebab tak ada air semaya, tak ada air, tak ada debu tanah. Maka dia masuk solat dalam keadaan hormat waktu. Tiba-tiba dia ketung, dia berhadas, maka batal juga solat dia. Okey, kalau kita kata batal apa? Wudu tak ada dah. Tak, dia kira batal juga. Jadi kena solat semula. Dan setengahnya fasik lagi, benda hak memfasik merosakkan solat, kalam manusia, perkataan manusia. Maksudnya kalam manusia ni terkeluar kalamullah. Kalamullah tu tak apa, dengan sengaja terkeluar, dengan keadaan tak sengaja, dengan dua huruf. Kalau kurang dua huruf tak mengapa. Sehuruf memberi makna batal, sehuruf tak memberi makna tak batal. Dan jika tiada memberi faham sekalipun, kalau dua huruf beri faham tak memberi faham, batal semata-mata dah. Atau satu huruf yang memberi faham, seperti mana satu huruf memberi faham? Qi, daripada perkataan wiqayah, pelihara oleh kamu. Dan ai, kita sebut ai ya sepatutnya, daripada perkataan wi'ayah, batal solat tu. Ti, ti pun batal juga. Apa ti ni? Bijak olehmu. Qi, kita ada. Maknanya wiqayah. Tu qi, berapa kali qi? Qi, ai, ti. Habis itu. Tak nak terang. Ti habis. Kerana ki itu, ambil semula dah. Kerana ilah bapa ki itu batal solat, sebut ki batal kerana makna bagi ki itu wiqayah, yakni memeliharakan, jaga oleh kamu. Dan makna ai pula daripada wi'ayah, yakni peliharakan kamu juga. Dan makna ti daripada watiya, bukan dha tu ni, to watiya, iaitu jijak. Watiya, jijak, jijak olehmu. Tuy tadi, iaitu jijak. Kerana ilah dianya batal, kerana khabar Muslim sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hazihi salata la yasluhu fiha fi salah syai'un min kalamin nas. Bahwasanya ini sembahyang, tiada patut padanya pada ini sembahyang oleh suatu daripada kalam manusia. Habis itu. Bermula kalam, yakni takrif, definisi bagi kalam, dikatakan atas yang memberi faham. Itu maksud kalam. Dikatakan atas yang, yakni kalam yang memberi faham. Dan yang tiada memberi faham. Beza kalam ulama nahwu. Kalam ulama nahwu tu hak memberi faham. Al-kalamu huwal lafzu. Ni. Ada ustaz ini ya. Ni orang dulu yang nyanyi. Al-kalamu huwal lafzu murakkabu al-mufidu. Nah, ya nyanyi. Katalah hak tahu. Bahawa dia tak nak buat lirik. Dia awak taklah. Viral tu. Kalau buat ingat ni. Viral. Hak tu pun viral ke? Mana? Wa huma hum ya huma unna. Hati ni. Supaya hamba hati yang baca. Jadi ni, orang hak tak pernah ngapa wazir tu boleh ingat. Tak pernah apa. Sebab benda viral orang boleh ingat. Gapo tak tahu. Tapi orang ingat wa huma hum ya huma unna. Jadi nak ayat katakan kalam pada ulama fiqh sama ada beri faham atau tidak memberi faham. Dan ditentukan dia kana itu dengan yang memberi faham itu ialah dan tentukan dia kalam dengan memberi faham itu ialah istilah bagi ahli nuhat. Kalau kalam memberi faham saja dipanggil kalam tu bagi orang ahli nahwu. Orang fiqh kalam ni memberi faham tak beri faham pun dipanggil kalam.
Kalam orang ahli tauhid lain pula perkata. Atau satu huruf yang bermat, bermat ni hok panjang. Kalam bagi ulama fiqh ni, bermat seperti ni dan jika tiada memberi faham sekalipun ini batal juga, kerana huruf yang bermat itu pada hakikatnya dua huruf, maka batal sembahyang dengan dia dengan dua huruf tadi. Wallah ada pun bermat, ada pun berdehim-dehim di dalam sembahyang dan tertawa-tawa dan menangis dan mengerang, mengerak adulah ngerai sakit dan mengembus. Ni ada orang kapung ni nampak tahi kicuk kan, dia nak sujud dia pun tiup mata tu dengan mengembus tu dengan mulut tu atau dengan hidung, takluk pada kata mengembus tu biasa guru kali dia baca nak ayat kata takluk tu, mengemus dengan mulut atau mengemus dia ulang dua kali dengan hidung, atau batuk atau bersin, maka ditilik. Fa fihi tafsil. Jika nyata dua huruf atau satu huruf yang mafhum, batal sembahyangnya dengan dia dengan nyata tersebut. Kalau sengaja, ni bersin dengan apa nama ni, hak tak sengaja tak apa, maksudnya kita tak dapat tahan, batuk tak dapat tahan, tak apa. Hak ni sengaja, terimeh panjang sangat dia buat batuk. Ni atau biar dah panjang tu. Dan jika tiada nyata ia dua huruf, maka tiada batal ia yang tersebut tadi, berdehim, menangis. Ni. Dan jika digagahi orang sembahyang itu atas umpama berkata-kata terpaksa, digagahi yakni dipaksa, dan jika dua huruf sekalipun batal sembahyangnya. Batal kalau kata dipaksa orang dengan suruh kecek sebab nadir. Nampak dah alasannya ni, tak tengok depan pun nampak dah kerana nadir. Ni musannif ayat pula. Yang demikian itu dipaksa orang berkecek, maka iaitu yang tersebut seperti hukum menggagahi atas meninggalkan satu rukun atau satu syarat. Orang paksa kita semaya dalam keadaan tinggalkan rokok umpamanya, batal solat. Tetapi tiada batal sembahyang dengan mengata perkataan yang sedikit seperti dua kalimah atau tiga kalimah jika terlancar lidahnya kepadanya kepada dua atau tiga tadi. Atau lupa ia seorang akan sembahyang atau beban jahil, ia seorang akan haram berkata-kata lain sembahyang sebab dia baru masuk Islam ke ataupun jauh daripada ulama, dua tu sajalah dimaaf kerana baru Islam atau jadi di dalam dusun yang jauh daripada ulama atau hasil perkataan sebab ghalabah tertawa. Ghalabah tertawa jenis dia tu jenis begitu, tak dapat tahan atau barang sebagainya. Ghalabah maksudnya dia tu kalah dengan keadaan dia, seperti orang kepala duduk gerak sokmo ke, tu dimaafkanlah. Sebab kalau kata tak dimaaf, nyanya dia nak semayang macam mana? Kerana tiada taksirnya bersalahan jika ada perkataan yang banyak pada huruf, maka batal dengan dia dengan perkataan banyak. Sembahyang kerana ia perkataan banyak memutuskan ia perkataan banyak akan nazam sembahyang, susunan sembahyang. Perkataan banyak ni ne kalimah. Daripada apa nama ni, kisah Zulyadain itu. Dan diistisnakan daripada mereka itu menjawab seru, panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sembahyang, tak batas sembahyang. Maka tiada batas sembahyang orang yang menjawab seruan Nabi SAW pada masa hidupnya. Adapun jawab panggilan masyitah tu batal. Masyitah hok mimpi yang akhir. Mimpi yang akhir kena ingat dah kata tu. Menjawab serunya pada masa hidup Nabi dengan perkataan atau dengan perbuatan. Dan jika banyak sekalipun jawapan menjawab seruan Nabi, tak apa, tak batal, kerana dibilangkan daripada khasais Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersalah bagi Nabi Isa. Apabila turunnya ia Nabi Isa ke bumi, yakni apabila menyeru ia, ada ia tu, ia Nabi Isa alaihi salam
akan seorang wajib jawabnya tetapi batal sembahyang. Nabi Isa ni pula hok masih hok dakwa saja. Lagilah batal. Batal. Wajib jawab batal. Atas yang dimuktamad oleh Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli, khilaf bagi Zarkashi. Pendapat Ibnu Hajar dan Syekh Ramli kalau sepakat ni pun kuat dah. Katanya Syekh Zarkashi tiada batal sembahyang orang yang menjawab seruan Nabi Isa AS. Alif wanung tu tak ada ni. Dan batal sembahyang menjawab seru ibu bapa di dalam sembahyang, sama ada fardu atau sunat, tak boleh lah. Ya mak, tak boleh. Kena jawab dengan zikir subhanallah dengan niat zikir. Tapi kalau mak tak reti kat dia katalah orang panggil dia duk berzikir pula. Awak warak sebenarnya memang begitulah. Dan jika sembahyang fardu tiada wajib jawab mutlaqan. Adapun sembahyang sunat jika kesakitan hati keduanya ibu bapa dengan sebab tiada jawab, maka wajib menjawab seru di dalamnya solat. Wajib jawab. Dan jika tiada, yakni tiada kesakitan, kalau kita tak jawab pun tak apa, ibu bapa okey saja, tiada wajib menjawab seru keduanya ibu bapa. Dan istisna yakni daripada kalam manusia, melafazkan dengan bahasa Arab dengan kurbah yang henti ia atas lafaz. Ya ke ba tu tak jelas, ana ada dobit kurbah dan diistisna melafazkan dengan bahasa Arab dengan kurbah yang henti ia kurbah tadi. Kurbah ni maksudnya menghampirkan diri akan Allah Ta'ala, yakni beribadat. Itu maksud kurbah. Dan diistisna, dikecualikan daripada kalam manusia, daripada kalam diistisna, dikecualikan daripada yang tersebut sani. Kalam tadi, kalam apa tak jelas. Kalau ibu bapa sanilah melafazkan dengan bahasa Arab dengan kurbah yang henti ia sah, henti ia sah atas lafaz dan tidak ada. Jika tiada taklik dan tiada khitab, kalau ia tak taklik lah ataupun tidak dengan khitab, seperti nazar, misal bagi kurbah tu seperti nazar dan sedekah dan itqin, dia tak taklik dengan apa-apa dan dia tidak khitab dan wasiah, maka tiada batal sembahyang orang yang sembahyang melafazkan nazartu li fulanin alfan, aku bernazar, artinya aku nazar bagi si anu dengan 1000, tak apa, tak batal. Atau atiqtu fulan, ku merdeka ke sahaya ku si anu, atau tasaddaqtu ala fulanin bi kaza, aku sedekahkan atas si anu dengan sekian. Atau ausaitu bisulusi malin li fulanin, ku wasiatkan dengan sulus 1/3 harta aku bagi si anu. Kerana yang demikian itu, yang tersebut munajat bagi Allah, maka iaitu munajat tadi seperti zikir. Ya, seperti zikir. Dan demikian lagi jika saat ni istisna daripada kalam manusia tu, kalam manusia. Dan demikian lagi ini tak batal solat jika ghalabah, mengerasi atas orang berdehim-dehim terpaksa. Jika nyata dengan dia dengan berdehim 2 huruf atau 1 huruf yang mafhum, tak batal. Jika sedikit pada uruf atas yang dimuktamad oleh Syekh Ibnu Hajar, bersalah bagi Syekh Zarkashi dan Azra'i dan Asnawi, kata mereka itu Syekh Zarkashi, Asnawi, Azra'i, dan yang sawabnya
yang betulnya hukum dehem-dehem dan batuk dan bersing kerana ghalabah, kerana dikerasi, tiada membatalkan sembahyang. Inilah hak napaknya. Tetapi hak disebutkan oleh Ibnu Hajar tadi tu tak membatal kalau sedikit. Sedikit pada uruf. Tapi kalau hak disebut oleh Syekh Zarkashi apa semua ni, apa nama ni, tak batal semata-mata kerana ghalabah. Dan jika ada ia banyak sekalipun. Jadi hak kita duk sebut kok orang ni ambil pendapat Syekh Zarkashi rupanya, bukan pendapat Ibn Hajar. Ni sebab kita sebut biasa guru-guru duk mengajar pun dia kata tak batal, banyak pun tak apa. Tu pendapat Syekh Zarkashi, bukan Syekh Ibn Hajar. Kena tanda, tak ingat juga tu. Kerana tiada memeliharakan daripadanya, kerana susah nak jaga. Dan demikian lagi berdehen-dehen kerana kesukaran membaca yang wajib. Nak baca Fatihah susah. Seperti umpama Fatihah dimaafkan jika banyak sekalipun. Nak betul suara ni. Kerana hendak menghasilkan rukun. Tetapi tiada dimaafkan jika berdehen-dehen kerana kesukaran membacanya sunat atau kerana kesukaran menyaringkan bacaannya yang sunat. Tak boleh. Tapi dalam kitab Unwanul Falah rasanya kata boleh atas setengah pendapat. Ni pendapat kuat tak boleh. Moga hak tu baca sunat saja kan. Lepas tu ada demo buat juga. Demo buat tu atas rasa tahu ke atas rasa rasa-rasa. Tak boleh buat rasa-rasa. Kena tahu ada pendapat tu baru boleh taat bertaklid pada mazhab pendapat tersebut. Kalau tak tahu tak boleh buat. Kena batas semaya. Dan dimaafkan pada orang yang awam berdehen-dehen yang banyak pada urus sebab bebal. Jahil orang awam. Tak apalah, tak belajar. Ni kalau Al-Azhar dah tak boleh lah. Al-Azhar. Kau tak tahu Al-Azhar. Syariah pula. Dan dimaafkan pada orang yang awam berdehen-dehen yang banyak pada urus sebab bebal. Ia orang awam akan membatalkan sembahyang sebab khafat atas kebanyakan. Khafat ni maksudnya sembunyi. Hukum tak ada. Ni moga dia jenis orang tak pergi masjid, nak masuk kelas-kelas daurah lagilah dak. Sebab khafat atas kebanyakan mereka itu tersembunyi, hukum tak ada, dia tak tahu. Mas'alatun, jika dibalakan seorang dengan batuk sentiasa sekira-kira tiada sunyi masa daripada waktu yang meluluskan sembahyang dengan batuk. Tak ada waktu hak boleh dia tahan daripada batuk sentiasa. Maka jawabnya adalah ia seorang itu seperti orang yang dibala tubuhnya dengan gatal yang tiada sabar daripada menggaru-garu akan tubuhnya, dimaafkan dia orang tersebut. Jadi kalau ada setengah orang hidup garu 24 jam, tak ada nak tahan, maka tak apa, dia bergaru-garu tak batal. Tapi sekarang ni ada ubat tahan daripada gatal. Makanya kena telah ubat tahan daripada gatal tu, sebab ada cara. Hak ni kata dimaaf ni sebab tak ada cara. Kalau ada cara kena tahan lah. Supaya ubat tahan batuk ada ke tak? Kena telan lah. Kalau telan pun terus batuk, tu baru dimaaf. Dan jika berdehem-dehem imam nyata 2 huruf, tiada wajib atas makmum mufaraqah. Tak imam tak berdehem banyak. Ni tak apa, makmum tak perlu mufaraqah jika dapat diihtimalkan uzur. Mungkin imam tu teruzur. Ni mungkin dia berdehem nak baca betul ke Fatihah. Dan jika tiada dapat ihtimal, wajib ia makmum mufaraqah. Duduk rokok, duduk berdehem lagi. Tapi boleh juga nak ihtimal mungkin dia terlupa dimaafkan juga. Maksudnya boleh ihtimal, boleh ditanggung ke tak. Kalau tak boleh nak ditanggung dah, maka tak boleh dah kita ikut. Dan demikian lagi, membaca zikir dan doa yang tiada diharamkan jika tiada ada khitab bagi makhluk yang lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian lagi apa ni? Tak batal solat. Tiada membatalkan, yakni solat. Tiada batal membaca zikir dan doa yang tiada diharamkan. Tiada ditegah. Jika tiada ada khitab tu pun qaid. Kalau ada khitab tak boleh, seperti yarhamuka. Orang bersin dia ya alhamdulillah, kita kata yarhamuka, tak ada khitab. Lepas tu ada tak cara untuk kita nak doa pada dia? Ada. Iaitu dengan dhamir ghaib, boleh. Tu sebut dari kitab Bajuri kata boleh. Jadi kalau orang bersin hacam, dia sebut alhamdulillah, kita sebut yarhamuhullah. Boleh.
Tapi tak payahlah berjuru sangat nak berjawab. Masa duduk luar semaya tak sejawab sangat pun. Okey, bersin. Tapi nak kata harus tak batal. Jika tiada ada khitab, ka tu tak boleh. Ya khitab bagi makhluk yang lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka tu khitab, tak apa. Dan tiada ada taklik. Dan jika ada padanya doa khitab bagi makhluk yang lain daripada Nabi seperti dikhitab kepada manusia, dan malaikat dan jin, dan jika tiada berakal sekalipun kita khitab bagi dia, ki seperti dikata bagi orang yang bersing, ya rahamukallah, dan bagi taulan rabbi wa rabbukallah. Tu adakah tu khitab tu, atau ada pada keduanya itu taklik seperti dikatanya insyafa Allah, insyafallahu insyafallahu maridi fa alayya itkun. Tu ada taklik tu, jika Allah Taala mensihatkan aku daripada sakit, aku nak buat, aku nak memerdekakan. Atau dikatanya Allahumma ghfirli in syi'ta, ya Allah apakanlah aku kalau munaklah. Apa doa dengan Tuhan gitu. Maka batallah sembahyang dengan yang demikian itu khitab dan taklik tadi. Seperti barang yang jikalau mengata ia seorang dengan suatu yang demikian itu zikir atau doa dengan bahasa yang lain daripada bahasa Arab, tak boleh. Padahal tahu ia seorang bahasa Arab. Dan tiada membatalkan sembahyang khitab bagi Allah dan bagi Rasulnya, dan jikalau pada yang lain daripada tasyahud sekalipun tak apa. Dan sunat bagi orang yang bersih dalam sembahyang ia mengucap alhamdulillah pada qadar kedengaran dirinya, jangan baca kuat-kuat. Sunat ni sunat. Sunat tu. Dan demikian lagi tiada batal sembahyang jika membaca dengan nazam Quran, aturan Quran, dengan kosak memberi faham serta membaca Quran. Seperti dikatanya bagi orang yang minta izin pada mengambil sesuatu. Dia tengah solat, ada kata hamba nak ambil ni. Dia pun baca ya Yahya khuzil kitab. Ada. Maksudnya isyarat kata ambil salahnya. Tak batal sembahyang. Yahya, tapi dalam surah Muqtadi rasanya di awal-awal pengajian tu dia sebut kalau benda tu benda-benda gini kan, niat nak bermain, nak boleh haram. Haram dia nak batalkan akidah sebab niat bermain. Dia tilik situ. Yahya, ambil olehmu kitab, dan dikatanya bagi orang yang minta izin pada masuk ke rumah, dia kata udkhuluha bisalam. Ayat Quran. Maka itu seperti barang yang jikalau dikosakkannya dengan barang yang membaca Quran jua, hanyalah tidak niat apa lain, dia hanya niat baca Quran. Tapi orang itu cerdik, dia tahu kata orang saat ni baca udkhulu bisalam itu dengan makna masuk, beri izin masuk, maka bolehlah dia baca. Adapun jika dikosaknya dengan apa? Dengan barang yang tersebut tu semata-mata memberi faham. Nak beri faham kepada orang nak masuk kepada dia sebut begitu. Bukan niat nak baca Quran. Semata-mata nak beri faham saja. Jua sahaja, yakni tidak niat pada baca Quran. Atau dia ada kosaknya seorang dengan dia akan suatu itlaq. Dia hanya baca udkhuluha bisalam, tak niat baca Quran, tak niat kepada orang supaya masuk. Maka batal sembahyangnya, tak boleh. Ya seperti mana imam lah. Imam kalau dia baca takbir kuat ke, Allahu Akbar, dia tak niat zikir, dia tak niat nak memberitahu makmum, batal sembahyang dia. Tapi adalah pendapat kata tak batal. Pihak kuatnya batal. Dalam matlaq kau dalam kitab lain pun sebut kata batal. Dia kena kosak zikir kalau dia mengkuatkan takbir seperti mana lain daripada waktu biasa. Maka batal sembahyangnya kerana bahawasanya ia seorang menyerupakan kalam manusia, ia serupa kecek. Dan tiada ia nazam Quran melainkan dengan kosak. Kalau kata aturan Al-Quran, sebutan Al-Quran, ia kena niat baru jadi Quran. Kata niat tak jadi Quran. Karena tu kalau semata-mata sebut begitu, maka batal lah. Kerana bahawasanya ia menyerupai akan kalam manusia dan tiada ia nazam Quran melainkan dengan kosak.
Dan keluar dengan kata nazam Quran jikalau membaca ia seorang dengan diubahkan nazamnya. Seperti katanya Ibrahim salam. Sepatut salamun ala Ibrahim. Ibrahim salam. Batal sembahyangnya atas itlaq semata-mata. Sebab nazam Quran pun tak ada tu. Tetapi jika ia seorang cerai ke setengah dengan setengahnya, maka dibacanya dengan qasad membaca Quran, tiada batal sembahyangnya. Tak apa, dia baca setengah-setengah tak apa. Maka kiaskan tafsir ini, orang yang muballigh menyaringkan takbir intiqalah. Makmum di belakang, dia nak beri makmum lain dengar perpindahan imam, dia pun kuat Allahu Akbar. Jika dikosak zikir semata-mata atau zikir dan serta memberitahu akan segala makmumin, maka tiada batal sembahyangnya sebab ada niat zikir. Dan jika kosak memberitahu sahaja jua atau itlaq, tak niat apa-apa tapi dia kuat ke suara, maka batal sembahyangnya. Imam pun sama. Imam pun sama lah tu. Imam muballigh, kat tempat kita jarang ada muballigh, adanya imam. Imam tak belajar. Tak. Imam hafiz Quran tu hafiz lah, tapi tak belajar ba'aling ni, hukum dia tak tahu. Sepatut kena ada khusus untuk orang nak jadi imam ni. Dan tiada membatalkan sembahyang dengan diam yang panjang, dan jikalau dengan sengaja sekalipun tak apa, tak batal sembahyang. Duduk senyap kerana bahawasanya tiada mencederakan aturan sembahyang, yakni kelakuannya sembahyang jika bukan rukun yang pendek. Kata tak membatal tu kalau tidak tepat rukun pendek. Kalau tepat rukun pendek, dia duduk lama batal. Seperti rokok, duduk antara dua sujud, selama tidak pada rukun yang pendek. Maka jika, bukan syak tu, maka jika ada dia diam yang panjang itu pada rukun yang pendek, batal sembahyangnya. Tak boleh lah rukun pendek. Ni atas kaum muktamad lah. Kalau kita baca kitab Mughni tu ada pendapat lain. Dan sunat bagi laki-laki yang berkehendak menjagakan akan imamnya, sunatnya apa? Yang menjagakan akan imamnya yang lupa, atau memberi izin bagi orang yang hendak masuk ke rumahnya, atau mengingatkan umpama orang yang buta daripada jatuh pada tempat kebinasaannya. Tu semua tu 2-3 masalah. Bahawa ia mengucapkan tasbih. Ibu panggil pun ucap tasbih boleh, yakni ia mengata subhanallah. Nampak orang buta nak masuk lubang, kita kata subhanallah. Orang buta kata siapa zikir kuat-kuat, tak mengaji, tak selamat juga orang buta. Kita tolong sekadar kita mampu, masuk lubang juga dia. Serta dikosaknya kita zikir saat itu akan zikir jua, bukan niat nak beritahu imam rukunnya dia lupa, ko bukan niat nak memberitahu orang buta, tidak, niat zikir. Atau akan zikir serta menjagakan, yakni bagi orang buta, bagi imam yang lupa, atau memberi izin bagi orang yang nak masuk. Orang bisa lihat assalamualaikum, kita subhanallah. Tu kalau pintu buka tu dia izin masuk lah tu. Atau mengingatkan bagi orang buta nak masuk lubang. Dan jika tiada, dia tak niat zikir seperti demikian, itu batal lah sembahyangnya. Dia boleh niat zikir ataupun niat dua-dua. Kalau niat memberitahu sahaja ataupun tak niat apa-apa, batal lah. Dan sunat bagi perempuan dan khunsa yang berkehendak menjagakan seperti yang tersebut itu, bahawa ia perempuan itu tasfik. Orang Tina dia tegur dengan ning, tepuk tangan. Innamat tasfik lin nisa. Zaman dulu puak sahabat dia tepuk dengan tangan, dia tegur tak imam. Lepas tu Nabi SAW kata, tepuk tangan ni bagi orang puan, bukan tepuk begini. Tepuk begini tak boleh. Tepuk gini apa ni? Tepuk gini. Artinya menepukkan akan tapak tangan, atau ditepukkan tapak tangan kiri di atas belakang tangan kanan, atau belakang tangan kiri di atas tapak tangan kanan. Maka segala kaifiat itu harus. Sebab kalau kata imam terlupa, makmum perempuan tegur, kau lupa imam, dengan suara makmum tina subhanallah. Teringat habis tarikh nak menikah kau gapo semua ni. Umpamanya kau lupa lah tu imamnya. Tak boleh orang Tina. Orang Tina ni masya-Allah suara dia tu. Ni sebab tu kalau nak mesyuarat dengan orang perempuan kan, di antara syarat hak didobit dalam kitab imam apa nama ni? Apa dah? Syekh Azhar tu, Syekh apa nama ni?
Bukan Syekh Ahmad Tayyib, apa nama ni, Yusuf Qardawi. Tak, dia sebut, rasanya dia adalah sebut dalam kitab dia, di antara syarat nak bermusyawarah antara lelaki perempuan ni, perempuan tu jangan orang panggil berlembut-lembutan sangat. Lepas tu jangan gedik sangat. Kalau gitu jadi haram pula. Kena ada dawabit juga nak musyawarah. Kita nak musyawarah tentang Islam. Tu macam mana ustaz dengan musyrif? Aduh ustaz, nak ingat masa dalam mimpi, nak bincang tu Islam dah lah. Dia tu tak Islam mana, cara perbuatan tu. Ustaz kena tegur, suara jangan begitu, saya tergoda. Kena kasar sikit. Ya ada kan kadang-kadang ustaz tak pun nak mengajar pada khalayak umum, dia tak boleh nak kita semua. Tak, dia jadi terpaut hati. Sebab tu kita tegur dulu orang nak panggil musyrif apa semua di Mesir kan. Kita tegur, kata telefon tu jangan nak minta tolong dalam keadaan mendayu-dayu. Ustaz free ke malam ni, saya nak pergi, tak boleh. Kita suruh suara tu biar kasar. Assalamualaikum, ustaz ke ni? Minta jadi musyrif malam ni boleh? Dah segitu dah. Kita ayat gitu ke demo. Tahu demo buat ke tak? Apa dia buat joget pula dah dia elek. Tetapi tepuk tangan kanan di atas belakang tangan kiri afdal, kata Syekh Ramli. Atas tangan kiri, ni afdal. Boleh gini, tapi ini afdal. Kata Syekh Ramli, jikalau banyak kalinya sekali pun tepuk, tak apa. Banyak ini 3 kali atau lebih, boleh. 3 kali atau lebih sekalipun. Dah tak email tak dengar. Tiada membatalkan sembahyangnya. Khilaf bagi Syekh Ibn Hajar. Kena tanda ni, ulama buat kitab suku ni, khilaf Syekh Ramli dengan Syekh Ibn Hajar ni. Kena buat daurah sekali. Kita apa nama ni, bahasa khilaf Syekh Ramli, Syekh Ibn Hajar. Cuma juga tu kalau kita ingat masalah dia. Khilaf bagi Syekh Ibn Hajar, Syekh Ibn Hajar tak bagi banyak kali, batas maya. Demikian lagi khilaf antara keduanya, Syekh Ramli, Syekh Ibn Hajar, pada tepuk tapak tangan gini, dengan tapak tangan yang di luar sembahyang haram atas yang diiktimak oleh Syekh Zarkashi. Tepuk tangan tu haram, tak boleh ni. Ni tak. Oh, bravo. Patut kita keluar daripada khilaf, kita pula bravo daripada orang lain. Kita pakai serban, orang pakai topi, kejut ustaz ni naik Syekh. Yang diiktimak oleh Syekh Zarkashi, kata Syekh Ibn Hajar pada syarah Irsyad, halal mutlakon, tapi nak jaga ke huruf minal khilaf lah. Boleh atas khilaf. Dalam kitab Irsyad, Syekh Ibn Hajar kata halal mutlakon. Mutlakon ni maksud katanya sama ada dalam semaya atau luar semaya, boleh. Boleh. Atas pendapat tak boleh dalam semaya ni. Kalau Syekh Zarkashi luar semaya pun tak boleh. Dan kata Syekh Ramli, Ibnu Ramli, harus jika tiada bermain. Dalam semaya boleh. Ibnu Hajar tak boleh dalam semaya, luar boleh. Ibnu Hajar kata boleh dalam semaya dan luar. Tapi kata Ibnu Ramli, harus jika tiada bermain-main. Kalau bermain dalam semaya, tak boleh, batal. Bahasa tepuk tangan ni susah juga nak cari ni. Ada sini jumpa. Dan jikalau menepuk laki-laki dan tasbih perempuan, perempuan subhanallah, laki tepuk gini, harus tetapi menyalahi sunnah, boleh. Orang perempuan nak tegur subhanallah juga boleh, tapi tak molek kerana maksud menyatakan perceraian antara laki-laki dan perempuan juga. Tujuan nak nampak beza, bukan hukum menjagakan. Dan jika tiada, maka menaku umpama orang buta. Maka jika tiada, jika tiada ni, tetapi menyalahi ke sunnah kerana maksud menyatakan perceraian antara lelaki dan perempuan juga, bukan hukum menjagakan. Yakni bukan hukum nak menjagakan bagi imam. Dan masalah tasbih dengan tasbih tu masalah nak berbeza lelaki dan perempuan saja. Dan jika tiada maksud pada perceraian antara laki-laki dan perempuan tu, atas saat ni dah. Dan jika tidak tujuannya menyatakan perceraian antara laki-laki dan perempuan, maka
menakut umpama orang buta wajib. Maka menakut yakni nak menjaga orang buta saat ni wajib. Seperti kata seperti kita kata, hei orang buta, lubang besar di hadapan, gitu. Dan jika tiada, maka menakutkan. Kenapa tak? Jika tiada, yakni tiada tujuan menyatakan perceraian antara lelaki dan perempuan, pihak dobit situ dah lah. Situ dah dobit. Maka menakutkan orang, umpama orang buta tu hukumnya wajib. Lagu mana menakutkan orang buta tu wajib? Yakni seperti kita kata, hei orang buta, lubang besar di hadapan. Maka jika tiada, yakni tiada memadai menjagakan umpama orang buta. Maka jika tiada memadai menjagakan orang buta, dengan mengucap tasbih dan tasfik tadi, jika tiada memadai dengan dia, wajib ia seorang berkata-kata. Yalah. Kalau kata subhanallah, dia tak erti juga. Wajib kita kena berkata-kata. Atau dengan perbuatan yang membatalkan dia solat, nescaya wajib membatalkan sembahyang. Siapa tangguh tu? Kerana nak selamatkan orang. Dan setengahnya, kalau lebih kecil tak apa deh, lebih besar. Dan setengahnya daripada yang membatalkan sembahyang menambahi rukun fi'li dengan sengaja, seperti menambahi rokok atau sujud, maka membatalkan sembahyang sebab bermain-main bersalahan jika dengan lupa, tiada membatalkan sembahyang. Kata Syekh Ibn Hajar dalam kitab Tufah, dan setengah daripada menambahi rokok, bahawa tunduk orang yang sembahyang berduduk itu hingga berbetulan dahinya dengan hadapan kedua lututnya. Sebab tu hak rokok bagi orang sembahyang duduk. Dan jika kerana menghasilkan duduk turuk, tawarruk, duduk tawarruk ini duduk tahiyat akhir, atau duduk iftirash, tahiyat awal sekalipun tak boleh. Orang hak semai duduk sana, nak duduk siapa kau berbetulan dengan dua lutut, tak boleh. Sebab itu hak rokok bagi orang duduk dah. Dia jadi seperti menambahi bagi rukun. Kerana bahawasanya perkara yang membatalkan sembahyang tiada dimaafkan, ia perkara membatalkan sembahyang kerana menghasilkan sunat. Jadi kalau kata orang hak semai duduk ni, dia nak betul. Katakanlah duduk iftirash, nak duduk tawarruk, duduk iftirash, katakanlah nak betul. Jadi jangan siapa kepada tunduk dia tu membetuli lutut. Kerana tak sepatutnya kita nak menghasilkan sunat saat ni, sehingga kita buat benda yang membatalkan solat. Khilaf barang yang diiktimad oleh Syekh Ramli, dimaafkan. Syekh Ramli kata tak apa. Masalah orang semai duduk saat ni, Ibnu Hajar kata tak boleh. Tetapi dimaafkan pada, jadi hok masalah ibadat ni saja banyak mana dah Syekh Ramli dengan Ibn Hajar hok dari buriah tersebut. Tetapi dimaafkan pada tunduk kerana membunuh umpama ular, boleh. Kerana yang demikian itu sebab takut akan mudarat, maka ditempati darurah, maka mudarat itu memaafkan perbuatan yang banyak. Boleh dimaafkan pada perbuatan yang banyak. Dan keluar dengan kata menambahi rukun fi'li, menambahi rukun qauli yang lain daripada takbir ihram dan salam, seperti mengulangi akhir Fatihah, maka tiada batal dengan dia sembahyang, kerana tiada mengubahkan nizam sembahyang, aturan sembahyang. Dan demikian lagi tiada membatalkan sembahyang menambahi rukun kerana mengikut imam, seperti ia seorang itu mengikut dengan orang yang di dalam iktidal daripada rokoknya, maka wajib ia seorang itu mutabaah akan imam di dalam iktidal. Tiada membatalkan sembahyang menambahi rukun kerana mengikut imam. Tak apa, tambah rukun. Seperti macam mana? Seperti mengikut dengan orang yang di dalam iktidal daripada rokoknya. Orang yang iktidal daripada rokok, ia bangun, maka wajib ia mutabaah akan imam di dalam iktidalnya, di dalam iktidal imam. Macam mana ni?
Hadabiknya padahal iktidal itu tidak kebilangan dalam rakaat. Masalah daripada rukuk tadi itu. Seperti ia mengikut dengan orang yang di dalam iktidal daripada rukuknya. Rukuk orang saat ni. Lepas tu padahalnya iktidal itu tidak kebilangan dalam rakaat. Maka kita pun mutabaah akid imam di dalam iktidalnya. Itu tak mengapa. Atau boleh juga bahawasanya jikalau rokok atau sujud dahulu daripada imamnya, sunat ia kembali kepadanya kepada rokok sujud. Dia bangun awal pada imam. Imam duduk sujud lagi, boleh ia turun sujud semula supaya mengikut imam. Maka tiada batal sembahyangnya dengan menambahi rukun itu, tak batal kerana mengikut imam. Dan demikian lagi dimaafkan menyahaja duduk yang sedikit kemudian daripada sujud tilawah. Sujud tilawah, setelah pada sujud tilawah, afdalnya kita tidak duduk istirahat. Tapi kalau kita duduk istirahat juga, maka dimaafkan. Dan duduk sedikit kemudian daripada tunduk daripada iktidal. Dahulu daripada sujud. Dan duduk sedikit bagi orang yang masbuk, yang tiada pada tempat duduknya, kemudian pada salam imamnya. Itu semua dimaafkan. Duduk sedikit kemudian daripada tunduk daripada iktidal. Kau nampak? Duduk sedikit kemudian daripada tunduk daripada iktidal. Dahulu pada sujud, maksudnya dia ada iktidal, dia nak pergi sujud dia duduk dulu sebentar, tak apa. Dimaafkan. Begitu juga setelah daripada imam beri salam, dia tunggu dulu sebentar baru naik, tak apa. Bagi tempat yang tidak tahiyat bagi dia. Kalau tempat tu tahiyat bagi dia, ia nak duduk lama sikit pun tak apalah. Seperti rakaat bagi dia, 2 rakaat bagi dia. Imam rakaat keempat, tak apa yang duduk lama. Kalau imam rakaat keempat, dia baru duduk rakaat pertama atau 3, tak boleh duduk lama. Tapi kalau duduk sebentar setelah daripada imam beri salat, itu dimaafkan. Masalah jikalau sujud seorang atas suatu yang kasar atau atas tangannya seorang, maka berpindah ia seorang daripadanya, daripada tempat kasar itu kepada tempat yang lain, kemudian daripada mengangkatkan ia seorang akan kepalanya dengan ikhtiarnya, dengan pilihan dia, batal lah. Sebab dia jadi menambah rukun, batal lah sembahyangnya. Sama ada diberatkan kepalanya pada tempat sujud atau tiada diberat, batal semata-mata. Kenapa? Kerana diperoleh rupa sujudnya. Bapa nak sujud sekali lagi? Maka itu rupa bermain-main dengan semaya. Inilah yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Hajar pada Tufah, bersalahan barang yang dirajihkan oleh dirajihkan pada syarah Umbab. Jika diberatkan kepalanya kepada tempat sujud, batal sembahyang. Dan jika tiada diberatkan kepala pada tempat sujud, tiada batal. Dan keluar dengan kata dengan ikhtiarnya, jika kena duri dahinya, masa sujud kena duri, maka terangkat dengan tiada ikhtiar. Dia tak pilih pun, terangkat sendiri. Tiada mengapa, tetapi wajib atasnya kembali kepada sujud semula. Kenapa? Kerana tiada memada sujud yang pertama sebab diperoleh sorif. Sorif ni benda yang memalingkan daripada sujud. Itu sorif. Dan setengahnya yang membatalkan sembahyang memperbuat akan perbuatan yang keji, batal juga sembahyang. Jika satu perbuatan sekalipun, seperti melompat sekali, batal. Dan memalu sekali. Dengan palu tu bukan lupa. Dengan palu yang keras, pukulan yang keras, batal. Maka batal sembahyangnya dengan dia dengan palu yang keras, pukul yang keras. Dan jika ada ia palu tu dengan lupa sekalipun, batal. Kerana nadir. Atau membuat perbuatan yang banyak yang bukan daripada jenis perbuatan sembahyang pada uruf, lagi berturut-turut bagi orang lain daripada sembahyang syiddatil khauf. Sembahyang syiddatil khauf tak apalah. Dan sunat safar, orang sembahyang sunat safar tak apa. Seperti berlangkah 3 langkah yang berturut-turut, batal. Kita nak masuk sah depan, kita langkah 3 kali berturut-turut, batal. Kita kena langkah 1, 2. Kanan naik kira 1, kiri pula 2, kena berhenti. Kerana
Dia kira kaki ni dengan sekali langkah. Dan memamuh 3 kali berturut-turut. Memamuh ni. Batal juga. Dan bergaru 3 kali berturut-turut. Garu tu nampaklah bila anggota besar. Kalau dengan jari tak apa. Memamuh ni. Aku kan nampak. Serta dengan gerak tapak tangan tu. Garu tak ada. Memamuh guna gigi. Ni. Jangan jumpa lain ni. Sini baru nampak. Memamuh 3 kali berturut-turut. Serta dengan gerak tapak tangan bagi orang lain daripada orang yang kena bala dengan gatal tubuhnya. Hak tu tak apa. Sebab dia tak dapat tahan dah. Dan dihisapkan perginya. Pergi. Dan kembalinya itu kali yang 1. Ni, dia bukan sekali, 2 dak. Dia kira sekali, 2 kali. Sebab disebut dalam syaragawi, tangan ni dia bukan anggota yang tetap. Berbeza dengan kaki. Kaki dia anggota tetap, maka sekali gi balik dia kira 2 kali dah. Alasan anggota tetap dia tidak tetap. Kali yang 1 dan dihantarnya seorang dan ditolakkan dia kali yang 1 jika berhubung, yakni berturut-turut. Dan jika tiada berhubung, maka tiap-tiap 1 tu berbilang namanya. Tu kalau kata gi sekali, kira sekali. Tapi kalau kata gi berhenti sebentar, kemudian mari pula, dia kira 2 kali. Ni. Dan masuk di dalam perbuatan yang banyak itu daripada 1 anggota atau dengan 3 anggota, seperti menggerakkan 2 tangannya dan kepalanya dengan sekali dengan berserta sekalipun, kerana bahasa yang demikian itu memutuskan nizam sembahyang. Aturan sembahyang. Dia angkat tangan, dia kepala. Batal. Sebab ni 1, ni 1, ni 3. Tetapi dimaafkan orang yang kena bala banyak menggaru-garu sekira tiada kuasa ia sabar atas tiada bergaru. Maka tiada batal sembahyangnya dengan bergaru 3 kali dan lebih. Dan yang dibilangkan pada langkah itu hasil dengan memindahkan sebelah kaki, kemudian maka dipindahkan pula kaki yang sebelah, maka itu dibilangkan langkah yang kedua. Tu boleh tanda tu. Kerana dia dikirakan anggota tetap. Sama ada dihantarkan berbetulan pada hadapannya atau dikembali ke belakang kaki saat ni. Ada pun perbuatan yang sedikit. Sudah molek. Ada pun perbuatan yang sedikit pada uruf dengan tiada dikosak permainan dan tiada pula keji, seperti melangkah 2 kali dan memamuh 2 kali dan bergurau 2 kali atau memalu 2 kali dengan tiada keji. Dan menanggalkan moza. Khuf itulah menanggalkan moza. Dan memakai kain dengan perbuatan yang ringan. Memakai kain dengan perbuatan ringan. Itu dimaafkan. Seingat kitanya dalam i'anah masa tu duduk hura. Tuan guru duduk hura berkaitan dengan sugi dan serbai. Ni kena tengok balik tak cerak. Walaupun setelah daripada masuk solat, sunat kita buat ke juga. Tu. Dengan pergerakan tidak banyaklah. Nak ayat kata sangat penting sugi dengan serba bila masuk solat. Sebab dia 70 kali ganda kan. Orang bersugi semaya dengan tak bersugi, dia orang berserba dalam semaya dengan tak berserba. Tengok balik. Saya ingatnya begitu. Tapi masalahnya perbuatan itu perbuatan yang ringan yang tidak banyak. Syarat dia. Dan seperti membukakan kitab dan memfahamkan barang yang dalamnya dalam kitab. Duk semaya duk baca kitab guna. Ni. Dan atau perbuatan yang banyak tiada berturut-turut, maka semua tu tidak batal dengan dia perbuatan tersebut akan sembahyang. Kenapa? Kerana adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggung akan imamah. Umamah cucu Nabi menanggung akan Umamah, yakni cucu perempuan Nabi di dalam sembahyang. Macam imamah boleh. Maka apabila sujud dihantarkan akan di Umamah tadi,
dan apabila ia berdiri diangkat ke dia, yakni ditanggungnya Nabi SAW akal Umamah tadi telah meriwayat Bukhari dan Muslim. Jadi orang kita pun buat juga. Siapa suruh buat? Nabi buat, Nabi suruh buat ke? Nabi nak menyata hukum. Ni, kita ada dah gaji tak apa saya nak solat. Nak menanggung. Tambah lagi kalau ada najis di pampers dan sebagainya, lagilah membatalkan solat. Orang kita yang ngaji hadis tapi tak faham hadis. Ni. Dan jikalau maksud berbuat 3 perbuatan berturut-turut, maka diperbuat 1 perbuatan jua, batal sembahyang. Kata Syekh Ramli, dikiaskan itu jua pada jika hendak berkata 2 huruf dan kata 1 huruf, batal sembahyang. Lagu mana contoh? Tak nampak sangat nak contoh ni. Dia maksud nak buat 3 perbuatan berturut-turut, maka diperbuat 1 perbuatan jua. Hak nampaknya seperti garu, niat nak garu banyak, tiba-tiba buat sekali saja, batal sembahyangnya. Tu nampak zahirnya begitulah. Dan jika syak ia seorang, adakah ia perbuatan sedikit atau banyak, iaitu dihukumkan sedikit jua dia syak. Adapun perbuatan yang banyak yang ringan seperti menggerakkan segala anak jari. Perbuatan banyak tu yang ringan. Serta tetap tapak tangannya seperti ia seorang membilang tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar, dengan anak jarinya seperti tasbih kau, atau menggaru-garu dengan anak jari. Tak guna tapak, garu jari saja. Dan seperti menggerakkan kelopak mata, kelip. Tak niat bermain ni, niat bermain batal. Atau bibir, atau lidah, atau telinga, atau zakar. Zakar pun kira anggota kecil. Maka iaitu diperhubungkan perbuatan yang sedikit, tiada batal sembahyangnya. Tetapi jika dikeluar lidahnya daripada mulutnya, jelek 3 kali berturut-turut, tak ada kerja ni. Maka batal sembahyangnya dengan dia. Asalnya dia kata lidah tu anggota kecil, tapi sebab keluar ia kira besar, seperti barang yang memfatwa akan dia oleh Syekh Bulkini. Dan setengah daripada perbuatan yang sedikit itu membunuh umpama tomo. Kira sedikit membunuh umpama tomo ni kira sedikit, tetapi jangan ia seorang menanggung bangkai dia. Lepas bunuh tu jangan tanggung, dan dimaafkan sedikit darahnya. Darah tomo kena tu tak apa. Dan haram membuangkan bangkai tomo di dalam masjid, dan jika tiada berdarah sekalipun haram. Nyamuk ni samalah tu. Dan membuang tomo yang hidup di dalam masjid dan menanam dia tomo pada bumi yang masjid, maka zahir fatwa Imam Nawawi halal, boleh tanam. Zaman sekarang tak berlaku lah, sebab kita ada seming dah sekarang. Inilah yang dirajih oleh Syekh Ibnu Hajar dan zahir kalam Jawahir. Zahir di dalam kitab kalam Jawahir, haram ini yang dirajihkan oleh Syekh Ramli. Hak dirajih Syekh Ramli haram. Dan setengahnya membatalkan solat, meninggalkan tak ada. Mengerjakan yang membatalkan puasa, seperti memasukkan suatu air pada rongganya, dan makan dan minum jikalau sedikit sekalipun, batal juga. Nescaya batal sembahyang, melainkan jika makan sedikit dengan lupa, itu tak batal solat. Akan dirinya di dalam sembahyang, atau bebal, bodoh, jahil, ia akan haram makan dan minum dalam sembahyang. Kalau sikit lah, dimaafkan. Seperti macam mana bebal? Baru masuk Islam, atau jadi jauh daripada ulama. Dia duduk dalam kepulauan hok jauh dengan ulama. Terus apa ulama tak siapa ya. Tiada batal sembahyangnya kerana uzur, bersalahan jika makan dan minum yang banyak, dan jikalau dengan lupa dan bebal sekalipun, batal sembahyang. Kalau puasa tak batal. Tomo tu apa? Tomo tu macam kutu lah. Serangga-serangga kecil juga. Dan hanya tiada membatalkan makan yang banyak dengan lupa pada puasa. Sebab keadaan puasa tu kita pergi mari, semaya kita dah solat je.
Mana boleh dalam sembahyang habis satu pinggir. Tu musma'ul. Kerana adalah orang yang puasa itu tiada kelakuan yang mengingatkan dirinya kerana di dalam puasa tersebut. Kerana dia pergi mari, dia tidak tetap. Maka tiada taksir, tiada cuai, tiada salah daripadanya seorang itu yang puasa bersamaan dengan sembahyang. Sembahyang dia duduk dalam solat. Dan demikian lagi batal sembahyang dengan menggagahkan dia memakan dan meminum jikalau sedikit sekalipun. Tu bukan kadang lupa. Orang paksa dia. Batal. Nadir. Kerana nadir yang demikian itu. Dan setengahnya membatalkan sembahyang, tertawa, bergelak-gelak dengan sengaja. Senyum tak batal ni. Nampak gigi tak batal. Suara tu batal. Dan demikian lagi niat keluar daripada sembahyang batal juga. Dan demikian lagi mencita atas memutuskan dia sembahyang, atau taraduk berpapah pada memutuskan sembahyang. Nak putus kau tak sih? Dan mentaklikkan dia sembahyang. Kalau berlaku hujan aku nak batal sembahyang. Tu batal. Dengan suatu kerana adalah segala perkara itu menafikan sembahyang. Dan memalingkan niat sembahyang fardu kepada sunat. Kepada fardu yang lain, bahkan jika ada sembahyang ia seorang munfarid, seorang diri, dan didapatnya seorang jemaah. Jawabnya sunat memalingkan fardunya kepada sunat supaya mendapat akal fadilatnya, fadilat berjemaah. Kalau saja-saja batal. Kalau ada tujuan tak batal. Dan setengahnya lalu satu rukun qauli seperti Fatihah, atau rukun fi'li seperti i'tidal, serta syak ia seorang pada niat takbiratul ihram. Itu rukun. Seperti bahawa taradud ia seorang adakah berniat ia seorang dalam takbiratul ihram, atau adakah dibawanya seorang akan setengah daripada segala syaratnya, syarat sembahyang, atau lanjut masa syak pada demikian tersebut. Buat kedok syarat-syarat sembahyang dia syak. Syok dia takbir ke tak lama, manakala lanjut masa syok pada yang tersebut itu, atau lalu satu rukun, masuk kata rokok dah, duduk syok lagi dahulu daripada hilang syoknya. Seperti contohnya macam mana? Menyertai syoknya itu seorang akan rukun daripada perbuatan rukun hingga kesudahannya rukun, nescaya batallah sembahyangnya dengan syok yang lama pada buat rukun. Kerana nadir seumpama demikian itu syok yang lama. Pada masalah yang pertama, masalah yang pertama mana? Masalah yang pertama, masalah lalu satu rukun qauli seperti Fatihah. Tu masalah pertama dah. Tanda. Dan kerana taksir, kerana cuai ia dengan meninggalkan mengingatkan akan perbuatan sembahyang. Pada masalah yang kedua. Mana masalah kedua? Iaitu pada baris yang ketiga daripada bawah tu. Atau lanjut masa syok pada yang tersebut itu. Itu masalah yang kedua. Dan jika ada ia jahil sekalipun. Tetapi jika hilang syaknya itu dahulu daripada lanjut masa dan dahulu daripada membawa rukun yang lain. Membawa ini membuatlah. Maka tiadalah batal sembahyangnya dengan syak itu. Kenapa? Kerana banyak mendatang seumpama yang demikian itu. Demikian mana? Demikian hilang syaknya itu. Banyak mendatangkan seumpama yang demikian itu, demikian hilang syaknya itu. Tanda je dulu. Ya, kalau daurah tu, kalau moleknya kita tengok dulu sebelum daurah. Lepas tu kita tengok pula lepas pada daurah. Tu insya-Allah boleh. Tambah-tambah kalau kita baru first time duduk dalam ilmu fiqh. Kalau dah lama tu insya-Allah lah. Dan keluar dengan kata syok jika zon ia seorang sangka ibrat akan bahawasanya ia seorang di dalam sembahyang yang lain, maka tiadalah batal sembahyangnya. Dan jika disempurnakan dia apa? Dia sembahyang yang lain tu di dalam zon sekalipun. Beki dah. Dan jika disempurnakan dia sembahyang lain tu di dalam zon sekalipun, bukan syaknya, yakni di dalam zonnya sekalipun, tiada batal solat sekalipun, yakni tiada batal solat.
sama ada di dalam sembahyang fardu dan dizonkan yakni padahal dizonkan bahawasanya ia seorang dalam sembahyang sunat. Dia mai skor kata ia sembahyang sunat padahal ia sembahyang fardu, atau ada ia seorang dalam sembahyang sunat dan yakni padahal dizonkan dia bahawa ia seorang dalam sembahyang fardu. Tak apa, tak batal. Dan demikian lagi membatalkan sembahyang kekal ia seorang di dalam satu rukun serta syak ia seorang pada memperbuat rukun yang dahulunya, batal juga sembahyang. Seperti macam mana contoh? Syak ia seorang di dalam sujud pada meninggalkan iktidal. Ia dah sujud dah, ia syak, ia tinggal iktidal. Dan berkekalan ia seorang dalam sujud serta syak dengan sengajanya, sepatutnya ia kena kembali iktidal, tapi ia kekal dengan sujud, maka batal sembahyangnya seorang dengan syak itu. Kenapa? Kerana wajib atasnya seorang pada ketika itu, ketika dia syak iktidal ke tidak, wajib ia seorang kembali kepada mengerjakan yang disyaknya seorang dengan bersegera, iaitu iktidal. Sepatutnya naik selalu, tapi ia kekalkan juga dengan sujud. Itu batal. Dan setengahnya membatalkan solat terbuka aurat dalam sembahyang, maka batal sembahyang dengan terbuka, melainkan yakni tidak batal jika dibukakan oleh angin umpamanya. Maka disegera ditutupnya seorang akan aurat pada ketika itu, ketika terbuka jua, maka tiadalah batal sembahyang dengan dia. Tapi syaratlah tidak pergerakan yang banyak. Tidak berturut-turut. Dan demikian lagi memalingkan dadanya atas setengah dada daripada kiblat dalam sembahyang yang lain daripada sembahyang syiddatil khauf, dia sunat dalam safar. Batal sembahyang juga. Kalau hak dalam syiddatil khauf ataupun sembahyang sunat dalam musafir, tak apa. Sembahyang sunat bukan sembahyang wajib, sembahyang sunat atas kenderaan, tak apa tu. Kita hadap tempat kita nak pergi. Dan setengahnya membatalkan solat riddah wal iyadzubillah, yakni apa riddah? Memutuskan Islam di dalam sembahyang dengan iktikad yang mengkafirkan dia seorang, seperti mengiktikadkan alam ini qading atau Allah tiada qading atau barang sebagainya. Tu kena mengaji ilmu tauhid. Kena minta pihak pengaji buat pengaji ilmu tauhid pula. Dan setengahnya berhubung dengan najis, batal juga sembahyang. Tiada dimaafkan sifat bagi najis. Najis yang tiada dimaafkan daripada najis pada kain seorang. Kalau najis tu yang dimaafkan, tak mengapa. Atau pada tubuh seorang, atau pada tempatnya seorang, tempat sujud, tempat duduk, seperti yang telah dahulu sebutnya, melainkan jika menghilangkan dia najis dengan bersegera, itu tak mengapa. Seperti dikibaskan kainnya. Najis kena kain, dia berkibas. Jika ada najis itu kering. Atau dibuangkan kain itu jika najis itu basah. Supaya ni atas ridak boleh buang. Dengan tiada sentuh dengan tangannya, maka tiada batal sembahyangnya. Dan setengahnya lagi nyata setengah suku daripada kaki, napak kaki, bagi orang yang memakai moza, tak boleh lah. Dia kira batal di tengah sembahyangnya, maka batal sembahyangnya. Dan demikian lagi habis masanya, yakni masa pakai moza. Kalau orang bermukim sehari, orang musafir 3 hari, bermula daripada akhir hadas. Bukan bermula daripada awal pakai, iaitu lebih daripada sehari semalam bagi orang mukim dan 3 hari 3 malam bagi orang musafir, kerana binasa setengah anggotanya daripada taharahnya, iaitu mana? Anggota kaki dia saat ni. Masa wuduk dia basuh atas moza. Dan setengahnya mendahulukan rukun fi'li dengan sengaja, dan demikian lagi meninggalkan satu rukunnya, rukun fi'li, jikalau rukun yang pendek seperti tamakninah, jikalau pada sembahyang sunat sekalipun, batal juga. Maka batallah sembahyang dengan salah satu daripada yang tersebut itu. Dan setengahnya lagi benda membatalkan sembahyang juga mengikut dengan orang yang tiada sah mengikut dengan dia sebab kufurnya orang. Tak boleh. Tok Sami pergi sembahyang, kita ikut Tok Sami atau lainnya. Dan yakni padahal
tiada diketahuinya, seperti mengikut dengan dia dengan imam itu, kemudian daripada takbiratul ihram yang sahih. Supaya kita ikut orang perempuan ataupun kita ikut makmum orang. Mana boleh kita ikut makmum, kita kena ikut imam. Itu banyak berlaku. Dan setengahnya, itu dalam kitab pedoman pun hurapan je dah. Dan setengahnya mendapat ia seorang akan kain di dalam sembahyang, padahal kain itu jauh daripadanya seorang bagi orang yang sembahyang bertelanjang. Atau ada ia perempuan sahaya orang dimerdekakan dia dalam sembahyang. Dia aurat perempuan merdeka, aurat perempuan hamba seperti aurat lelaki dalam sembahyang. Antara pusat lutut. Jadi tiba-tiba dia tengah sembahyang, penghulu yang merdeka ke dia, aku merdeka ke kamu. Sedangkan dia tu hanya tutup aurat lelaki saja. Batas medianya. Dan kepala hamba perempuan tu waktu tu terbuka, maka batal sembahyangnya. Kalau dia pakai siap dah pakai orang perempuan biasa, tak apa. Kedua surah itu sebab apa? Sebab ketiadaan syaratnya, syarat sah sembahyang serta kuasa ia seorang atas menghasilkan dia syarat sah sembahyang, iaitu menutup aurat. Dan demikian lagi memanjangkan rukun yang pendek dengan sengaja batal juga. Ini atas pendapat. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala tatimmatun ay hadhihi tatimmatun. Sunat bagi kesempurnaan. Sunat bagi orang yang sembahyang itu mengambil satrah, penghalang. Dihadapkan dia satrah seperti umpama jidar, dinding ataupun tiang. Sunat tu. Cari dinding semua nak sembahyang. Memang sunat begitu. Atau barang sebagainya. Kecuali dinding tu duduk belakang. Hak tu tak sunat. Dia nak dinding tu di hadapan. Kemudian kalau boleh kita bagi ke separuh saja daripada dinding tu kena pada dahi. Separuh lagi hak keluar pada dinding. Tiai lah dinding ni tak boleh dah. Kalau boleh buat. Maka jika tiada diperoleh akan salah suatu daripada yang demikian itu, satrah, dinding, jidar, tiang, maka menghadapkan ia seorang kepada tongkat yang didirikan dia pacak tongkat. Kalau tak boleh, letak tongkat depan. Atau mata benda bik ko. Bik tak osok kita semayang masa sujud. Takut orang ambil. Atau barang sebagainya. Dan jika tiada diperoleh, maka hendaklah menghadapkan musalli seperti sejadah. Kenapa sejadah? Tu orang tanya ni ridak ni molek ke tak? Sunat. Ni. Boleh buat sebagai sejadah, boleh buat hamparan nak menghormati orang seperti mana Nabi SAW ada buat. Banyak benda boleh niat dengan ridak ni. Ni sebab tu orang dulu dia lekat ni benda-benda kain gini. Dan tikar dan barang sebagainya seperti tikar. Dan jika tiada diperolehnya yang demikian itu, maka hendaklah ia menghadapkan kepada guris yang diperbuat akan dia garis itu pada hadapannya dengan guris bujur daripada kakinya kanan atau kiri pada pihak kiblat qadar 3 hasta. Dia ambil garis daripada kaki hingga kepada kiblat dia 3 hasta. Sekarang masjid tak ada begitu. Jadi tak boleh nak buat dah lah. Dan hasil sunat dengan guris melintang, tetapi melintang maksudnya kita tak depan saja, boleh juga. Tetapi bujur itu terutama, ambil daripada kaki lagi. Daripadanya daripada lintang. Inilah umpama martabat daripada satrah yang disunatkan bagi musalli atas tersebut seperti yang tertib seperti yang tersebut itu. Maka manakala menyalahi tertib itu seperti dikerjakan martabat yang kedua, katakanlah boleh buat pertama, buat kedua, serta mudah martabat yang pertama, nescaya tiada dibilangkan dia martabat kedua itu seperti hukum tiada. Ni mana martabat pertama? Boleh cari tiai tapi tak buat tiai. Ambil tukak kau, ambil sejadah kau, tak boleh. Tak dikirakan sebagai satrah. Sebab boleh cari untuk martabat pertama. Jadi tak hasil sunat juga. Supaya masjid kita ada tiai-tiai dinding-dinding ke, sah awal kau. Kita tak pergi, kita papah sejadah iridak, tak hasil. Tak berhasil ni kita rasa apa hasil, tak hasil dalam buriah ni kata. Kena cari kitab lain dah kata hasil. Baru dapat hasil. Kalau tak dapat hasil kita pahala. Dan disunatkan ada satrah itu pada pihak kanan kira-kira berbetulan dengan kening kanan ni sebolehnya. Tiai saat ni belah kanan kita. Jangan sekali tiai tu kena hadap, tak molek.
biar ada situ sebelah ni. Atau pada pihak kiri. Ni, bagi dua. Moleknya begitu. Dia orang semaya ni ke, tengok dia semaya tahu dah dia orang aling ni. Tengok dia duduk di tiang pun dia tahu tu. Tengok dia bagi siap. Apa rupa-rupanya jahil, kebetulan ya saat ni. Jarang nak berlaku jahil kebetulan. Orang buat ni orang erti dah. Dan jangan dijadikan satrah itu berbetulan dengan pertengahan mukanya, jangan. Betul-betul. Tak boleh, kurang molek. Maka iaitu makruh kerana ditegah daripada membetulkan tiasan itu dengan tengah-tengah dahi kita. Qau dan musannif dan disyaratkan keadaan satrah itu hampir dengan dia seperti bahawa adalah antaranya ada satu itu qadar 3 hasta. Wallahu a'lam. Dia molek rojen tak? Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbana zidna ilma, Allah faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin. Waj'alna min awliyaika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallah.